Alhamdulillah, syukur kita masih lagi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama memeriahkan salah satu daripada taman-taman syurganya di muka bumi ini, iaitu pengajian kitab Ihya Ulumuddin bagi kali yang ketiga. Jadi kita sangat-sangat bersyukur kerana masih lagi dipilih oleh Allah untuk sama-sama berada di bawah naungan sayap para malaikat, untuk saling ingat mengingati, saling berkongsi. Pada nota kecil, kita sentuh nota kecil saja. Nota yang besar tu sekadar bacaan tambahan. Pada muka depan nota kecil kita tu ada 3 gambar. Itulah 3 gambar poster kuliah kita. Yang paling bawah itu kuliah kali yang pertama. Yang tengah-tengah tu kuliah kali yang kedua, dan insya-Allah malam ini kuliah kali yang ketiga. Kitab Ihya Ulumuddin. Kalau kita masih ingat apakah maksud Ihya Ulumuddin ini? Maksudnya menghidupkan ilmu-ilmu agama. Siapakah yang tulis? Imamul Ghazali. Gelarannya Hujjatul Islam. Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita masuk perkongsian yang baru untuk malam ini, marilah sama-sama kita mengimbas balik perkongsian kita dalam kuliah yang lepas, yakni kuliah kali yang kedua. Dengan tajuk yang kita bagi hari itu, muka surat yang kedua, sebegitu hebatnya ilmu-ilmu agama. Jadi ilmu-ilmu agama ni hebat, dan kita dah kongsikan hujah-hujahnya daripada ayat-ayat Al-Quran, daripada As-Sunnah, yakni Al-Hadith, dan juga daripada kata-kata para ulama terdahulu. Jadi insya-Allah malam ini kita imbas baliklah. Mula-mula kita tengok sandaran daripada Al-Quran yang cerita tentang ilmu, khususnya ilmu-ilmu agama. Dalam surah Ali Imran ayat 18, maksudnya Allah mengakui bahawa sesungguhnya tidak ada ilah selain Dia, dan para malaikat dan orang-orang berilmu yang tegak dengan keadilan. Jadi ada 3 di situ, iaitu Allah, malaikat, dan juga orang-orang yang berilmu, alim. Jadi ini menunjukkan kedekatan. Yang pertama, Allah Maha Suci. Kemudian malaikat, makhluk-makhluk yang suci. Selepas daripada itu orang-orang berilmu. Ini menunjukkan kedekatan. Jadi kata Imamul Ghazali, maka lihatlah betapa Allah Subhanahu wa taala memulai dengan dirinya sendiri. Mula-mula Allah Maha Suci, dan menduai dengan malaikat. Malaikat ni makhluk-makhluk yang suci lah. Allah tadi Maha Suci. Malaikat ni makhluk-makhluk yang suci, dan menigai dengan ahli ilmu. Maksudnya ahli-ahli ilmu ini pun berpotensi lah untuk mencapai maqam kesucian tu tadi. Yang pertama paling tinggi Allah, yakni yang Maha Suci. Yang kedua malaikat, makhluk-makhluk yang tidak berdosa, yang suci. Dan yang ketiganya orang-orang ahli-ahli ilmu, orang-orang yang ada ilmu, khususnya ilmu agama. Selepas itu barulah yang lain-lain. Jadi kata Imam Al-Ghazali, cukuplah kiranya dengan ini buat kita petanda kemuliaan. Sebagai tanda mulia tu macam mana? Petanda kelebihan, kejelasan dan ketinggian orang-orang berilmu. Selepas daripada Allah, kemudian malaikat, kemudian orang-orang yang berilmu. Seterusnya surah Az-Zumar ayat 9. Katakanlah, adakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Jadi Allah bagi soalan, dan jawapannya walaupun dia tak bagi, kita sedia maklum, memang tak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Jadi sebentar lagi kita akan tengok perbandingan antara orang yang berilmu dengan orang yang abid. Bukan kata dengan orang yang tidak berilmu, dengan orang yang abid. Itu pun dah sangat jauh dah beza dia. Apatah lagi beza antara orang yang berilmu
dengan orang-orang yang tidak berilmu. Seterusnya sandaran daripada Al-Quran juga, surah An-Naml ayat 40. Berkatalah orang yang ada ilmu daripada kitab, aku sanggup membawanya kepada engkau. Ini cerita siapa? Ini cerita Asif bin Barhiyah. Kan Nabi Sulaiman dia nak tundukkan satu orang maharaja perempuan lah, puteri Bilqis. Jadi Nabi Sulaiman dalam dia punya mesyuarat kabinet dengan menteri-menterinya daripada kalangan manusia dan juga daripada kalangan jin, dia tanya siapa yang sanggup boleh bawa singgah sana puteri Bilqis datang ke sini. Jadi ada satu jin, setengah riwayat kata bangsa Ifrit, tak tahulah bangsa apa kan. Satu jin yang kuat, dia kata aku sanggup bawa sebelum tuanku bangun daripada tempat duduk. Jadi Nabi Sulaiman ni dia ada mesyuarat dia tak tahulah berapa jam. Tapi kata jin ni tadi, sebelum habis mesyuarat tu, maksud dia Nabi Sulaiman dah bangun lah, habis mesyuarat, dah sampai dah singgah sana tu. Tapi ada pula satu orang manusia, Asif bin Barhiyah, dia kata dia sanggup bawa sekelip mata saja. Macam mana dia boleh bawa sekelip mata saja daripada Yaman? Dan kalau ikutkan perkiraan kita, ketika itu Nabi Sulaiman ni berada di sekitar Palestin lah. Kalau dia mengembara pun memang tak sampailah ke Yaman lagi, jauh. Sekelip mata saja dah sampai. Kalah jin tadi berbanding dengan manusia. Sekiranya manusia ada ilmu. Dan apa ilmu yang ada pada Asif ni? Iaitu ilmu daripada kitab. Kitab zaman itu kitab Taurat dan kitab Zabur. Ini menunjukkan kelebihan ilmu. Kelebihan orang yang berilmu pun sama. Seterusnya sandaran daripada Al-Quran, surah Al-Ankabut ayat 43. Contoh-contoh itu kami buat untuk manusia dan tidak ada yang mengerti kecuali orang-orang yang berilmu. Jadi dalam Al-Quran ini tuan-tuan banyak sangat perumpamaan, contoh-contoh yang dibuat oleh Allah, yang ramai orang pun tak boleh faham. Ulama-ulama pun sebahagian tak boleh faham, orang-orang tertentu saja, ulama-ulama yang besar-besar saja. Sebab itu Imam Al-Ghazali dia ada ambil 2 ayat, kalau tak salah saya, daripada surah An-Nur, surah Cahaya. Dia syarahkan 2 ayat saja jadi satu kitab. Kitab itu namanya Mishkatul Anwar. Kitab Mishkat Al-Anwar. 2 ayat saja. Dia huraikan sedemikian cantik, sedemikian dalam, sedemikian hebat. InsyaAllah satu hari nanti apabila kita masuk kepada kitab Tauhid, kita akan bicarakan satu slot khusus tentang kitab Mishkat Al-Anwar. Sekarang ini kita masih dalam kitab yang pertama daripada 40 kitab yang ada dalam kitab Ihya. Kitab Ihya bahasa Indonesia ini, dia asalnya bahasa Arab tapi diterjemah ke bahasa Indonesia. Yang saya bawa ni 1 jilid, ada 7 jilid lagi. Semua 8 jilid. Di dalam dia ada 40 kitab. Jadi kita sekarang sedang membicarakan kitab yang pertama, kitab ilmu. Okay, sandaran daripada Al-Quran yang cerita tentang hebatnya ilmu-ilmu agama ni dah selesai. Sekarang kita tengok pula sandaran daripada sumber yang kedua lah, yakni As-Sunnah ataupun Al-Hadith. Okay, apa maksud As-Sunnah dengan Al-Hadith? Sunnah dengan hadis ni maksud dia lebih kurang lah, iaitu segala perkataan Nabi, segala perbuatan Nabi, segala pengakuan Nabi dan segala sifat-sifat Nabi. Yang tu hadis. Itulah As-Sunnah. Segala perbuatan Nabi, segala percakapan, perkataan Nabi, segala pengakuan Nabi dan segala sifat-sifat Nabi. Yang pertama, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Barang siapa dikehendaki oleh Allah untuk mendapat kebaikan, nescaya dia anugerahkannya pemahaman dalam agama dan diilhamkannya petunjuk, yakni hidayah. Jadi orang-orang yang mudah nak dapat faham dalam agama ni, dia tu mungkin sekali lah, orang yang Allah nak bagi kepada dia kebaikan. Siapa yang Allah nak bagi kebaikan,
dia akan anugerahkan pemahaman dalam agama. Pemahaman itu termasuk ilmu lah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmizi dan lain-lain. Orang berilmu itu adalah pewaris para nabi. Ni Nabi Muhammad bagi tahu orang berilmu ni ulama-ulama pewaris para nabi. Dan sudah dimaklumi, kata Imam Al-Ghazali, bahawa tidak ada pangkat di atas daripada pangkat kenabian. Paling tinggi pangkat nabi lah. Dan orang yang ada ilmu agama ni, dia pewaris kepada nabi itu tadi. Nak menunjukkan tingginya pangkat orang yang ada ilmu ini di sisi Allah. Dan tidak ada kemuliaan yang mewarisi pangkat tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi dan lain-lain. Isi langit dan bumi memohon keampunan buat orang berilmu. Nah, untunglah jadi orang berilmu kan. Kita ada ilmu sikit, sikitlah. Isi langit dan bumi minta keampunan. Kita ada ilmu banyak, lagi banyaklah isi langit dan bumi minta keampunan. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Dua perkara yang tak ada pada diri orang munafik. Kita nak tak mau jadi orang munafik, kita berdoa supaya dijauhkan daripada sifat-sifat munafik. Iaitu baik kelakuan, perangai baik, dan ada kefahaman agama, ada ilmu lah. Jadi orang munafik dia tak ada dua benda ni. Kelakuan dia pun teruk dan tidak pula berfaham agama. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Kelebihan orang berilmu, ni yang kita sebut tadi ni. Kelebihan orang yang ada ilmu berbanding orang abid. Okay, abid ni siapa dia? Abid ni ialah ahli-ahli ibadah. Ilmu mereka ni taklah banyak. Taklah banyak, tapi mereka sangat rajin buat amal ibadah. Dengan zikir hariannya, dengan solat sunatnya banyak, dengan baca Qurannya, ahli ibadah lah. Jadi ahli ibadah ni kita sebut abid. Kalau ahli ilmu ni kita sebut ulama. Jadi kelebihan orang berilmu dengan orang yang rajin buat amal ibadah ni adalah seperti kelebihan aku, yakni Rasulullah, daripada orang yang paling rendah dalam kalangan sahabatku. Paling tinggi sekali Nabi Muhammad lah. Lepas tu sahabat-sahabat dia, 4 sahabat yang besar, 10 sahabat yang dijamin syurga, macam-macam tingkatan. Sahabat yang paling lekeh sekali, yang tu perbandingan dia, Nabi Muhammad dengan sahabat yang paling bawah sekali. Perbandingan apa tu? Antara orang berilmu dengan orang yang abid, yang rajin buat amal ibadah tadi. Tapi dengan syaratnya, yang orang berilmu tadi pun dia ahli ibadah jugalah. Kan? Ni dia ilmu saja banyak tapi dia tak abid, dia tak capai juga maqam tu. Seterusnya hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmizi dan lain-lain. Kelebihan orang berilmu atas orang abid berbanding orang abid adalah seperti kelebihan bulan purnama berbanding bintang-bintang yang lain. Pada malam bulan terang tu, malam 15 kita tengok sangat cantik, sangat besarnya bulan tu. Berbanding dengan bintang-bintang, baik bintang-bintang banyak. Kan? Mungkin juta-juta bintang, tapi semua halus-halus kecil-kecil yang kita nampak. Cahaya dia. Cahaya bintang tu, cahaya bulan purnama tadi punya besar. Itulah perbandingan antara ulama yang seperti bulan purnama dengan orang yang abid, yang rajin buat amal ibadah seperti bintang-bintang saja. Jauh beza dia. Jadi alhamdulillah, syukur kita dah tengok sandaran daripada Al-Quran, daripada As-Sunnah. Sekarang tengok sandaran daripada tokoh-tokoh Islam yang dipetik oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya ini. Yang ini kata Ibnu Abbas. Dia bukan hadis, kata Ibnu Abbas. Untuk orang berilmu ada beberapa tingkat di atas daripada orang-orang mukmin. Yang bawah sekali Muslim lah, orang-orang Islam. Tinggi sikit orang-orang mukmin, orang-orang beriman. Ada lagi atas orang-orang muhsin, orang-orang yang berihsan. Itu pelajaran tu pun kita akan sampai nanti. Muslim, mukmin, muhsin, ada tingkatannya. Jadi perbezaan antara orang yang ada ilmu dengan orang yang beriman tadi dengan 700 tingkat tingginya. Antara kedua-dua tingkat itu jaraknya sehingga 500 tahun perjalanan. Ini sebahagian ulama kata dia nak cerita dalam syurga. Kan, syurga ini seluas langit dan bumi.
Ini kita sentuh dalam pelajaran yang lepas. Kita imbas baliklah. Kan? Sebahagian orang dia tertanya-tanya, apalah gunanya Allah buat alam semesta yang sangat luas ni? Nak bubuh apa di situ? Sedangkan bumi sangat kecil. Seolah-olah satu butir debu yang terapung-apung saja di dalam keseluruhan alam semesta. Manusia pun duduk di situ saja. Yang luas seolah-olah tidak bertepi tu nak isi apa? Nak isi dengan apa? Dalam sistem suria pun dah sangat jauh dah. Lepas tu dalam galaksi pula lagi jauh, lagi besar. Galaksi pula ada banyak. Jadi langit ni terlalu luas, nak isi apa? Rupa-rupanya langit yang terlalu luas itu nak isi syurga. Kerana Nabi Muhammad bagi tahu syurga itu seluas langit dan bumi. Nanti bila hancur semua ni nanti Tuhan ganti dengan syurga. Syurga tu seluas langit dan bumi. Sebab itulah yang kata tadi, antara orang berilmu dengan orang-orang beriman ada 700 tingkat tinggi. Dan perbezaan tingkat ni 500 tahun perjalanan. Jadi syurga ni seluas langit dan bumi. Antara satu tingkat ke satu tingkat pun seolah-olah kita tengok bintang. Orang punya jauh, orang yang atas daripada kita tu. Boleh jumpa. Tapi kedudukan tu. Maklumlah seluas langit dan bumi punya luasnya. Jadi di dalam syurga tu ada banyak pelusuk-pelusuk. Banyak nikmat-nikmat yang berbeza-beza. Orang yang tinggi-tinggi, orang-orang yang mukharrabin, dia akan dapat yang lagi hebat, jauh daripada kita. Selama hari ni mungkin kita sangka bila masuk syurga tu semua duduk sekali lah kot. Satu tempat. Sebenarnya dia ada perbezaan. Kan pada hari akhirat nanti dia ada golongan kiri, golongan kanan, golongan mukharrabin. Kita kalau boleh nak capai golongan mukharrabin tu, dapat golongan kanan pun jadilah, dah selamat dah, syurga dah. Tapi dengan pelajaran-pelajaran yang kita sempat belajar semasa hidup ni, kita naklah mencapai tahap mukharrabin. Sayyidina Ali, dia tanya kepada Kumail, wahai Kumail, ilmu lebih baik daripada harta. Bukan tanya, dia cerita. Ilmu lebih baik daripada harta. Kerana ilmu ni dia jaga kita. Sedangkan harta kita nak kena jaga dia. Ilmu itu hakim. Ilmu ni dia pemutus, penghukum. Sedangkan harta itu benda yang terhukum. Harta kalau kita belanjakan dia akan berkurang. Tapi kalau ilmu kita kongsi dengan orang lain, kita belanjakan, kita keluarkan, dia akan bertambah. Jadi antara harta dengan ilmu, lebih baiklah ilmu. Kata Sayyidina Ali, orang berilmu lebih utama daripada orang yang selalu berpuasa, mengerjakan solat dan berjihad. Kata Abul Aswad, tidak adalah yang lebih mulia daripada ilmu. Raja-raja menghukum manusia, sedangkan alim ulama, orang-orang berilmu, mereka menghukum raja-raja. Raja-raja tanya kepada mereka, ni apa hukum dia ni? Dia tanya kepada ulama. Kan? Patutnya dia raja, dia menghukum ulama. Ulama-ulama pula yang cerita hukum dekat dia. Nak menunjukkan kelebihan ilmu. Cerita Ibnu Abbas. Yang ini bukan hadis. Disuruh pilih pada Sulaiman bin Daud. Nabi Sulaiman, anak kepada Nabi Daud. Tuhan minta pilih, kamu nak yang mana? Nak ilmu kah? Nak harta kah? Nak kerajaan kah? Nabi Sulaiman dia pilih ilmu. Disebabkan dia pilih ilmu tadi, Tuhan bagi tiga-tiga sekali. Ilmu pun dapat, harta pun dapat, kerajaan pun dapat. Abdullah bin Mubarak kata, dia tidak memasukkan orang yang tidak berilmu dalam golongan manusia. Kata dia lah, kalau orang yang tak ada ilmu ni seolah-olah macam haiwan lah. Macam tu. Jadi manusia ni dia mulia kerana apa? Adakah mulia kerana besar? Tak. Unta lebih besar daripada manusia, tapi manusia lebih mulia daripada dia. Unta lebih besar. Gajah pun lebih besar daripada manusia, tapi manusia lagi mulia. Berani. Binatang buas, harimau, singa, semua berani lagi daripada manusia, tapi manusia lebih mulia. Jadi di mana mulianya manusia ni? Bukanlah manusia ni mulia kerana banyak makan. Sebab lembu dia lebih banyak makan daripada manusia. Bukanlah manusia ni mulia kerana kuat kesetubuhannya, berjimat. Sebab burung pipit yang kecil
dia lebih banyak kali berjima berbanding dengan manusia. Jadi yang buatkan manusia ni mulia sebenarnya ialah ilmu. Bertanya Fatul Mausudi, bukankah orang sakit tu, kalau orang tu sakit, dia tak mau makan, tak mau minum, lama kelamaan dia mati? Jadi orang di sekeliling dia jawab, memang betul lah. Dah lah sakit, tak mau makan, tak mau minum, mati lah. Jadi kata Fatul Mausudi lagi, macam tu jugalah dengan hati. Kalau hati kita ni, dia tak mau kepada hikmah, tak mau kepada ilmu dalam masa 3 hari, hati itu bagi dia sudah dikira mati. Bila sampai hari keempat tu, dia tak belajar lah ilmu agama. Dia ponting kuliah lah. Kita sekurang-kurangnya seminggu 2 kali. Khutbah Jumaat dah sekali dah, selamat dah. Kemudian ada pula sekali lagi, jadilah. Tak sampai 4 hari dah ada dah sekali. Yang ni kadang seminggu, sebulan, bertahun pun ada, tak pernah datang. Bayangkanlah kalau dah 3 hari tak datang, hati dia seolah-olah mati. Sebab tu kita susah nak ajak dia datang balik. 3 hari dia tak datang ke mana-mana majlis ilmu, seolah-olah ada satu dinding dah. Cukup seminggu, dah 2 dinding. Sebulan, dah 8-9 dinding. Nak pecah pula satu-satu dinding tu semula dia payah. Orang yang tak berilmu, hati dia akan jadi sakit, tapi dia tak perasan. Dan hati dia akan mati. Tetapi dia tidak sedar yang demikian kerana dia cinta dan sibuk dengan dunia. Cinta dan sibuk dia dengan dunia ni menghilangkan perasaan tu. Dia tak perasan yang hati dia sakit. Dia tak perasan hati dia sudah mati. Dia rasa okey saja. Antara orang yang rajin pergi sembahyang di surau dengan dia yang tak sembahyang, dia kata sama je. Lebih kurangnya. Dia tak perasan. Tapi orang-orang yang tahu dia nampak. Kesian dia tu. Dah lama tak sembahyang kan. Mungkin hati dia dah sakit, mungkin hati dia dah mati. Tapi dia sendiri tu, dia sendiri dia tak perasan. Sebab cinta dan sibuk dengan keduniaan tu tadi. Yang demikian itu seperti dirasakan oleh orang yang aman daripada ketakutan dan telah sembuh mabuk dengan luka-luka yang diperolehnya dahulu sewaktu sedang mabuk dan takut. Yang ni dia nak cerita masa bila yang orang-orang macam ni dia akan sedar. Mereka ni akan tersedar apabila dah mati. Ataupun dekat-dekat nak mati dah. Masa tu baru sedar. Kata Imam Al-Ghazali, manusia ni tertidur. Apabila mati, ketika itu barulah tersedar. Bila kita dah mati dah, baru sedar. Ataupun masa sakaratul maut baru sedar. Lama dah tak sembahyang. Sebab kita mula nampak dah apa yang akan kita hadapi. Masa hidup tadi kita tak perasan. Sebab kita cinta dan sibuk dengan dunia kan. Dia tak sedar. Dia seolah-olah mimpi, tiba-tiba sakit teruk nak mati dah. Masa tu baru sedar. Tapi sedar masa itu dia macam hampir-hampir kata terlewat dah lah. Kan? Kita dah tak boleh nak bergerak dah, sakaratul maut dah masa tu. Berkata Al-Hasan, ditimbang tinta para ulama, dakwat-dakwat yang diguna oleh para ulama nak tulis ilmu agama ni dengan darah para syuhada, dengan darah orang-orang yang mati syahid, maka beratlah timbangan tinta para ulama berbanding darah para syuhada. Yang ni ada 2 pandangan. Satu pandangan kata lebih banyak lagi dakwat-dakwat yang digunakan oleh ulama-ulama untuk mengarang berbanding darah orang yang mati syahid. Satu lagi pula kata tak tahu yang mana banyak, tetapi di sisi Allah lebih berat lagi dakwat yang digunakan oleh para ulama. Nak cerita sebab mereka sebarkan ilmu tadi berbanding dengan darah orang mati syahid. Bahkan orang-orang yang pergi mati syahid tu, macam mana mereka tahu mati syahid ni beroleh syurga apa semua? Berdasarkan cerita ulama tadi. Ulama tu cerita, kalau kamu berjihad begini kamu dapat. Jadi mereka pergi berjihad tu disebabkan ilmu yang dibagi oleh ulama yang mengarang tadi. Jadi berkata Al-Hasan, kalau timbang antara dakwat para ulama dengan darah para syuhada, berat lagi dakwat para ulama. Kata Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, haruslah, ini bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dia sebut harus. Kalau bahasa kita sebut mesti. Mestilah engkau berilmu sebelum ilmu itu diangkat. Bila ilmu ni diangkat? Ilmu diangkat dengan kematian para perawinya. Maksud dia dengan ramai matinya ulama.
Apabila ulama-ulama ramai mati, orang dah tak ada tempat nak belajar ilmu. Kata Ibnu Abbas, bertukar-tukar fikiran tentang ilmu sebahagian daripada malam lebih aku sukai daripada berbuat ibadah pada malam itu. Jadi antara muzakarah ilmu dengan buat amal ibadah, jadi abid tadi, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, dia lebih suka kalau muzakarah. Sebab apa? Dengan muzakarah ni tadi, kemungkinan kita akan dapat perbetulkan kita punya kesalahan dalam ibadah. Selama hari ni kita kata ibadah aku okey dah ni, kita buat. Tapi bila kita muzakarah baru kita perasan, oh kurang di sini, oh salah di sini. Jadi muzakarah tu dia lebih penting. Tapi dengan syarat kena buat lah. Jangan setiap-tiap malam muzakarah, amal ibadah tak buat, tak guna juga. Berkata Al-Hasan tentang doa, surah Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ni setiap kali berdoa boleh kata kita doa yang ni. Wahai Rabb kami, bagilah kat kami ni kebaikan di dunia dan bagilah kat kami kebaikan di akhirat. Jadi apa dia kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat tu? Macam-macam huraian ulama. Tapi kalau menurut Al-Hasan, kebaikan di dunia tu yang kita minta sebenarnya ialah ilmu. Dan satu lagi ibadah. Itulah kebaikan di dunia. Ilmu dan ibadah. Yang kita duk minta selama hari ni. Dan kebaikan di akhirat pula ialah syurga. Berkata Imam Syafi'i, antara kemuliaan ilmu ialah bahawa setiap orang dikatakan berilmu, meskipun dalam soal yang remeh, maka dia rasa seronok. Kadang-kadang kita ni dalam hal yang remeh-remeh saja, tapi bila orang kata oh dia pandai, dia tahu benda ni, kita rasa seronok. Padahal benda tu remeh saja. Contohnya kalau kita zaman budak-budak dulu, kita suka gulung lidah. Siapa boleh gulung lidah dia, hadal. Padahal benda biasa je. Bila orang kata oh dia boleh gulung lidah dia, kita seronok rasa. Padahal gulung lidah tu benda apa sangat. Tapi disebabkan dia tu satu ilmu, pandai menggulung lidah, jadi kita rasa seronok. Jadi dalam hal yang remeh-remeh pun kita akan rasa seronok bila orang kata kita berilmu. Ini nak tunjukkan kelebihan ilmu. Berkata Az-Zuhri, ilmu itu jantan dan tidak mencintainya selain oleh laki-laki yang jantan. Maksud dia anak jantan lah, yang suka ilmu-ilmu agama ni, yang tu betul anak jantan. Mana yang tak mau, tak suka ni, yang tu bukan dia. Kata Az-Zuhri, bukan kata saya. Dia alhamdulillah, syukur. Selesai imbas kembali kita, nak masuklah perkongsian untuk malam ini. Jadi kitab Ihya ni tuan-tuan, kita kata tadi 40 kitab. Nak selit sikit kelebihan kitab Ihya ni. Pada zaman Imam Ghazali, dia itu boleh dikatakan ulama nombor 1 lah dalam dunia Islam. Kalau kumpul semua ilmu, dia nombor 1. Tapi ada lagi ulama-ulama lain, contohnya dalam bidang kerohanian yang lebih daripada dia. Tapi kalau nak kumpul segala ilmu, dia tu ulama nombor 1. Dalam keadaan dia ulama nombor 1 dalam daulah Islam ketika itu, dia masih rasa ada yang tak cukup, tak sempurna. Ada maham kerohanian yang lebih tinggi yang sepatutnya dia boleh capai, tapi dia tak dapat capai. Masa tu umur dia dah dekat 40 tahun dah. Sampaikan dia jatuh sakit. Dia tak boleh mengajar, lidah dia tak boleh cakap, dia terbaring. Sebab apa? Dia tak dapat capai benda yang dia dah nampak dah. Sedangkan ketika itu ilmu agama banyak. Mana-mana kitab agama yang besar-besar yang dia dapat capai, dapat cari, dia kaji. Tapi dia masih tak dapat lagi maham kerohanian tu. Kemudian dia berguru pula dengan ulama-ulama kerohanian yang besar, Yusuf An-Nasaj. Sampai Yusuf meninggal dunia, tak selesai juga. Dia belajar dengan Al-Farmadi. Sampai Al-Farmadi meninggal dunia, tak selesai juga. Dia belajar dengan Imam Haramain, Imam Al-Juwaini. Sampai Imam Juwaini meninggal dunia, tak selesai juga. Dengan seberapa banyak sanad yang ada pada zaman itu, tak selesai juga. Sampai Imam Ghazali dia jatuh sakit. Bila dia jatuh sakit, dia kata tak boleh jadi ni. Dia tinggal segala kemewahan dia semua, dia keluar beruzlah. Selama lebih kurang 10 tahun, 11 tahun. Dalam 10 tahun, 11 tahun tu lah, baru dia jumpa apa yang dia nak dapat tu.
Maham kerohanian yang dia nak dapat tu. Jadi yang pengalaman dia dapat tu tadi, yang tak diperoleh dengan segala ulama, segala kitab, segala sanad zaman tu, yang dalam uzlah dia baru dia dapat, yang tu semua dia karang kitab Ihya. Jadi yang dia dapat tadi tu ada dalam kitab Ihya. Nak menunjukkan lebihnya kitab Ihya ni. Formula-formula dia yang tersurat, yang tersirat ada dalam ni. Okey, perkongsian untuk malam ini. Apa untungnya kita menuntut ilmu ni, lebih-lebih lagi ilmu agama? Hadis riwayat Imam Muslim, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya sesiapa yang melalui suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka dianugerahi oleh Allah kepadanya jalan ke syurga. Siapa yang berusaha nak cari ilmu agama ni, Allah dah buat jalan. Dah ada dah jalan ke syurga tu. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Hakim. Sesungguhnya malaikat membentangkan sayapnya kepada penuntut ilmu, tanda mereka redha akan usahanya itu. Jadi kita ni sekarang sedang berada di bawah naungan sayap para malaikat, cuma kita tak nampak saja. Hadis riwayat Ibnu Majah. Menuntut ilmu itu wajib ke atas setiap orang Islam. Wajib ni mestilah. Kalau saja-saja tak mau menuntut tu, dia akan datang dosa lah. Berkata Ibnu Mubarak, tadi tu hadis, yang ni kata ulama, aku hairan akan orang yang tidak menuntut ilmu. Bagaimanalah dia mahu membawa dirinya kepada kemuliaan. Kata Abu Darda, aku lebih suka belajar satu masalah daripada mengerjakan solat sepanjang malam. Kata Sayyidina Umar pula, meninggalnya 1000 orang abid, orang-orang yang ahli ibadah tadi ni, 1000 orang ahli ibadah kalau mati, iaitu mereka yang malamnya mengerjakan solat dan siangnya berpuasa. Malam mereka ni seolah-olah tak tidur, buat solat sunat. Bila siang puasa, adalah lebih mudah daripada meninggalnya seorang alim yang mengetahui apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan oleh Allah. Maksudnya, kalau meninggal 1000 orang abid ni memang rugi dah, tapi tidak serugi matinya seorang ulama. Sebab lebih lagi ulama tu tadi. Berkata Imam Asy-Syafi'i, menuntut ilmu adalah lebih utama daripada melakukan ibadah sunat. Kata Abu Darda, sesiapa yang berpendapat orang yang pergi menuntut ilmu ni bukan jihad, maka adalah dia orang yang kurang akal fikiran. Tak apa betul. Sebenarnya yang kita datang menuntut ilmu, kita pergi cari ilmu ni sebenarnya jihad juga dah. Termasuk dalam jihad. Kalau orang kata dah menuntut ilmu bukan jihad, kata Abu Darda tadi, yang tu orang tak betul. Seterusnya, apa untungnya kita menyampaikan ilmu dan menyebarkan ilmu? Kita belajar sikit-sikit, balik kita cerita pada isteri kita, anak-anak kita, kawan-kawan kita kan. Dia ada untung dia juga. Bukan sekadar belajar saja, kita pergi sembang kat orang tu pun ada. Surah Hamim As-Sajdah ayat 33. Siapakah yang lebih baik kata-katanya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan dia melakukan amalan soleh? Ini termasuk dalam golongan orang yang terbaik di sisi Allah. Ini orang yang menyeru kepada Allah. Nak seru kepada Allah ni dengan ilmu lah. Dia ajak orang lain kepada Allah. Ajak datang ke surau tu pun ajak kepada Allah lah tu. Sama lah juga. Jadi termasuk dalam golongan orang-orang yang terbaik. Sebab Tuhan tanya, siapa yang lebih baik kata-katanya daripada orang yang menyeru kepada Allah. Dan dia seru kepada Allah dan ada kan, ada wa di situ. Dia melakukan amalan soleh. Yang ni orang yang terbaik kata-katanya di sisi Allah. Kena ada dua-dua. Satu, dia kena seru orang. Yang kedua, dia sendiri pun kena buat. Jangan dia seru-seru saja tapi dia sendiri pun tak buat, tak termasuk. Surah An-Nahl ayat 125. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana dan dengan pengajaran yang baik. Nak seru tadi kena ada ilmu. Kita nak mengajar pun kena ada ilmu. Jadi dalam Al-Quran, kalau ikut ilmu usul fiqh, cara mengeluarkan hukum dalam Al-Quran ni biasanya lah, bila Tuhan cakap sesuatu perintah, dia akan jadi wajib, walaupun Tuhan tak cakap wajib. Kalau dalam hadis, ulama kena kaji dulu. Nabi Muhammad kata kamu buatlah macam ni, macam ni, macam ni. Ulama kaji.
Ni wajib ke, sunat ke, atau harus saja ke? Tapi dalam Quran, kalau ikut ilmu usul fiqh, bila Tuhan cakap saja biasanya wajib. Jadi bila Tuhan kata, serulah ke jalan Tuhanmu, maksud dia wajib. Semua orang mesti menyeru. Menyeru orang lain ke jalan Tuhan. Adapun hadis yang menerangkan keutamaan mengajar, iaitu sabda Nabi SAW ketika Muaz bin Jabal diutus ke Yaman. Ada satu ketika Nabi Muhammad hantar salah seorang daripada tok guru tok guru yang dia lantik, Muaz bin Jabal. Riwayat Imam Ahmad, bahawasanya dengan sebab engkau diberi petunjuk oleh Allah akan seseorang, lebih baik bagi engkau daripada dunia dan isinya. Kita cerita-cerita agama kepada satu orang ni, tiba-tiba orang tu dia mau berubah. Yang tu lebih baik daripada seluruh dunia dan isinya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Barang siapa yang tahu sesuatu ilmu, tetapi dia menyembunyikannya. Menyembunyikan ni maksud dia tak mau cerita, malas. Maka dia akan dikenakan kekang oleh Allah dengan kekang api neraka pada hari kiamat. Dia ada ilmu tapi dia tak mau menyeru pada orang, kan? Dia akan kena. Riwayat Imam Tirmizi. Setengah ustaz biasa sebut Tirmizi dan ada juga sebut Tarmizi. Saya ikut guru saya lah. Sebab guru saya dulu tu Ustaz Mansuruddin nama dia. Dia sebut Imam Tirmizi ni sebagai Tirmizi. Saya ikut cara dia sebutlah. Sebenarnya sama saja. Kita sebut Tirmizi pun boleh, Tarmizi pun boleh, Tirmizi pun boleh. Bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala, para malaikatnya, isi langit dan buminya, sehinggalah kepada semut di dalam lubang dan ikan di dalam laut, semuanya mendoakan kebajikan kepada orang yang mengajarkan manusia. Kita balik rumah, kita cerita sikit. Tadi abang dengar kuliah tadi, ada cerita gini lah. Walaupun sikit, yang tu dah didoakan oleh yang disebut tadi tu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aku diutuskan oleh Allah dengan petunjuk dan ilmu adalah seumpama hujan lebat yang menyirami bumi. Nabi Muhammad ni seolah-olah dia personifikasikan perumpamaan. Dia tu seolah-olah hujan lebat yang turun ke atas bumi. Antaranya ada sebidang tanah yang tidak menerima air hujan, yang menerima air hujan lalu menumbuhkan banyak rumput dan lalang. Nabi Muhammad dia datang tu, dia sebarkan ilmu. Ada orang dia terima. Dan bila orang ni terima, seolah-olah Nabi Muhammad ni dia bagi air hujan, orang tu ialah tanah. Dia terima. Bila dia terima, dia tu berjaya sampaikan seolah-olah tumbuh. Seolah-olah satu tanah gersang, dia tumbuh pokok-pokok. Antaranya ada yang dapat membendung air, lalu dimanfaatkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada manusia. Ada pula manusia, sahabat-sahabat Nabi ni yang seolah-olah macam telaga lah, macam lopak air. Nabi Muhammad ni seolah hujan, dia turun. Ada manusia yang tadah. Apa yang datang daripada Nabi Muhammad tu banyak. Sampaikan orang lain boleh pula pergi ambil daripada dia. Seolah-olah dia tu kolam. Maka mereka minum, menyiram dan bercucuk tanam. Dan ada sebahagian tempat yang rata, yang tidak membendung air dan tidak menumbuhkan rumput. Yang ni orang-orang yang rugilah. Nabi Muhammad tu seolah hujan, dia turun. Tapi ada manusia ni yang seumpama satu tanah yang dia tumbuhkan pokok pun tak, dia kumpul air pun tak. Air tu berlalu macam tu saja. Maksud dia Nabi Muhammad duk ajar, tak kumpul pun. Tak dimanfaatkan pun. Jadi manusia ni seolah-olah macam itulah. Ilmu daripada Tuhan, Tuhan sentiasa pancarkan ilmu ni. Jadi ada orang yang dia boleh guna untuk diri dia sendiri. Ada orang yang dia boleh kumpul banyak dan dia boleh kongsi pula dengan orang lain. Dan ada pula orang yang dia tak peduli, dia tak mau belajar, tak mau amal semua, untuk diri dia sendiri pun tak ada manfaat. Apatah lagi nak kongsi kepada orang lain. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini satu hadis yang popular, selalu sangat kita dengar. Apabila mati seorang anak Adam, putuslah amal perbuatannya selain 3 perkara. Salah satunya ialah ilmu yang bermanfaat.
Hadis riwayat Imam Tirmizi menunjukkan kepada kebajikan adalah seperti mengerjakannya. Kita cerita ke orang puasa sunat, tiba-tiba orang tu buat puasa sunat. Kita buat dan orang tu pun buat. Yang kita buat tu kita dapat, yang orang tu buat pun kita dapat juga. Kita cerita pada orang, bila orang buat kita dapat sama banyak, tidak berkurang walaupun sedikit. Sebab tu nanti bila di hari akhirat nanti, bila dibentangkan kita punya buku amalan tu, rekod-rekod kita, kalau orang yang dia rajin menyampai tadi, dia agak dah rekod aku mungkin dalam 3 peti lah. Di akhirat esok kita tak tahu rupa macam mana. Ni sekadar contoh. Rasa-rasanya amalan-amalan aku 3 peti saja. Tapi bila dibawa di depan dia tengok punya banyak peti. Dari mana datang ni banyak ni? Masa tu baru dicerita. Bukankah kamu dulu ajar orang ni? Daripada dia tak tahu semayang, dia boleh tahu semayang. Selagi dia duduk semayang tu, kamu dapat sebanyak macam tu juga. Dia tengok, oh banyaknya peti. Padahal dia punya 3 peti saja. Tapi disebabkan dia kongsi dengan anak, isteri, jiran-jiran, tetangga semua, jadi banyak peti-peti dia. Contoh dia macam tu lah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Tidak boleh iri hati selain pada 2 perkara. Kita nak dengki dengan orang, nak jealous dengan orang, tak boleh. Kecuali dalam 2 perkara. Yang pertama, kepada orang yang dianugerahkan hikmah oleh Allah Azza wa Jalla, lalu ditegakkannya keadilan dengan ilmunya dan diajarkannya manusia. Kita boleh jealous dengan orang yang ada ilmu, dengan ulama-ulama. Tapi jealous yang baik lah, cemburu yang baik. Kita iri hati yang dibenarkan. Oh, dia banyak ilmu dia, aku pun nak lawan dengan dia. Macam tu tak apa. Kalau jiran kita beli kereta besar, kita nak lawan beli kereta besar lagi, yang tu bukan dia. Yang kedua, orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala harta. Orang tu dapat harta, tapi harta dia digunakan pada jalan kebajikan. Aku pun nak lawan. Harta yang aku ada ni, aku nak guna pada jalan kebajikan juga. 2 jenis perlumbaan ni dibenarkan. Kalau iri hati jenis yang lain tu, tak boleh. Dalam pelajaran pun sama, boleh. Oh, dia pandai, aku pun nak belajar pandai macam dia juga. Berkata Nabi Isa, barang siapa berilmu dan beramal serta mengajar, maka orang itu disebut orang besar di segenap petala langit. Jadi mengajar ni sebenarnya tak semestinya kita duduk di depan macam ni. Kita sembang-sembang dengan kawan kita, kita selit-selit. Yang tu pun mengajar dah tu. Bukan semestinya duduk di depan. Berkata Sayyidina Umar, barang siapa menceritakan suatu hadis lalu diamalkan orang, maka baginya pahala seperti pahala yang diperoleh oleh orang yang mengamalkannya. Kita tahu satu hadis cerita tentang sedekah. Kita tahu tak, kalau kita sedekah ni kita akan dapat gini. Tiba-tiba terbuka hati orang tu, dia nak sedekah. Yang dia sedekah tu, pahala kita pun dapat. Kalau dia dapat 100 mata wang syurga, kita pun 100 mata wang syurga. Disebabkan dia sedekah tadi. Kerana kita cerita kat dia. Berkata Ibnu Abbas, orang yang mengajar akan kebajikan kepada orang ramai, nescaya diminta ampun dosanya oleh segala sesuatu, hatta ikan di dalam laut pun. Berkata sebahagian ulama, ulama itu adalah lampu segala zaman. Setiap ulama menjadi lampu pada zamannya. Jadi kalau tak ada ulama-ulama di sekitar kita ni, kita nak dapat cahaya tu daripada siapa? Kita nak baca kitab, kita pun tak pandai. Tafsir Quran pun kita tak pandai. Nasib baiklah Allah hantar di negara kita ni ada juga ulama-ulama. Bolehlah kita belajar daripada dia. Jadi mereka ni seolah-olah lampu. Kalau tak ada mereka ni, gelaplah zaman. Jadi orang-orang yang sezaman dengan ulama-ulama ni tadi dapat memperoleh nur, cahaya daripada ulama-ulama tu tadi. Berkata Al-Hasan, sekiranya tidak adalah orang yang berilmu, nescaya jadilah manusia itu seperti haiwan. Maksudnya, apabila ulama-ulama ni dia mengajar kita, maka mereka ni sebenarnya nak mengeluarkan kita daripada kehaiwanan kepada kemanusiaan. Kalau tak ada lah orang ajar kita ilmu-ilmu agama ni, kita mungkin macam orang dalam hutan tu, kan? Hidup bebas. Kalau kita tengok video lah dalam YouTube tu kan, dekat Brazil ni rupanya ada lagi yang tak berpakaian. Bukan kata tak berpakaian sikit, tak berpakaian langsung. Apa pakaian pun tak ada. Balik rumah cari lah. Cuba tengok. Memang ada. Di Afrika pun ada. Dan katanya di India pun ada lagi. Korang-korang pakailah cawat kan. Ni yang tak bercawat langsung.
Ada lagi. Sebab tak ada ulama yang pergi bagi nur kat mereka tu. Jadi tak ada nur, mereka sangka mereka lah saja di situ. Kalau di Papua New Guinea, kan, Indonesia hujung sekali, ada satu pulau Papua, besar pulau Papua ni. Di tengah-tengah pulau Papua ni ada orang Korawai. Orang Korawai ni terkenal sebagai orang yang rumah paling tinggi dalam dunia. Sebab rumah mereka buat di hujung-hujung pokok balak. Jenis panjat ni. Video dia ada dalam YouTube. Boleh cari. Tengok dia bawa anjing, panjat lah pokok balak, dia buat tangga siap-siap. Semua rumah atas. 20, 30, 50 kaki pun ada rumah. Mereka ni rupanya sampai tahun 70-an mereka tak tahu ada manusia lain. Yang mereka tahu mereka saja dalam dunia ni. Punya di tengah hutannya. Sebab tu rumah mereka atas pokok, dia takut haiwan-haiwan kan. Sampai tahun 70-an barulah orang putih apa pakat masuk dalam tu, baru dia nampak orang lain. Kalau tidak, mereka kata mereka sajalah yang ada dalam dunia ini, tak pernah jumpa orang. Mereka ni makan sagu. Pokok sagu pun mereka pecahkan dengan batu. Bila orang putih dah masuk dalam tu, barulah diperkenalkan besi. Bayanglah ruyung pokok sagu tu punya keras, mereka pecahkan dengan batu sebab tak ada teknologi langsung. Jadi kita ni beruntung, ada aja orang hantar ulama-ulama datang kan. Kalau kita jadi macam orang Korawai ni, duduk dalam hutan, tak pernah jumpa dengan orang lain. Berkata Yahya bin Mu'az, ulama itu lebih sayang akan umat Nabi Muhammad daripada bapa dan ibu mereka sendiri. Dan macam mana pula? Patutnya ibu bapa lah lebih sayang lagi. Yang ni Yahya ni dia cerita umumnya kebanyakan ulama ibu bapa pada zaman dia itu. Sebab ibu bapa pada zaman dia itu, mereka ni nak lepaskan anak mereka daripada susah hidup di dunia. Dia fikir macam mana nak bagi anak aku baju, macam mana nak bagi pelajaran, macam mana nak bagi pekerjaan supaya lepas daripada hidup di dunia. Lepas tu yang agama dia tak peduli dah. Tapi yang ulama-ulama dia duk fikir macam mana nak bagi budak ni lepas di akhirat nanti. Sebab tu ada ketika tertentu Yahya Mu'az ni dia kata ulama-ulama ni kadang-kadang dia lebih sayang kepada umat manusia ni berbanding mak bapak mereka tu sendiri. Orang mengatakan permulaan ilmu itu berdiam diri, kemudian mendengar, kemudian mengingat, kemudian mengerjakan, dan kemudian menyebarkannya. Jadi yang kita dapat ni, kita diam, dengar, kita cuba ingat, cuba faham, kita buat dan kita sampaikan. Sampaikan. Ada orang mengatakan, ajarilah ilmu kamu kepada orang yang bodoh dan belajarlah dari orang yang berilmu tentang apa yang engkau tidak tahu. Apabila engkau berbuat demikian, maka engkau akan tahu apa yang engkau tidak tahu dan engkau akan ingat apa yang sudah engkau ketahui. Yang ini dia nak cerita formula. Macam mana orang-orang, sebahagian orang dia boleh ingat, sedangkan kita ni susah nak ingat. Jadi cara nak mudah nak ingat ni, kita niatkan nak cerita pada orang lain. Kan? Dalam ni banyak hadis. Kita fikir ada satu hadis ni, balik ni nak ceritalah hadis ni dekat anak-anak ke, isteri ke, jiran-jiran ke. Bila kita niat nak cerita tu, dah tentu kita akan cuba ingat. Kan? Kita satu ni nak ingat. Sebab kita nak cerita. Sebab tu kadang-kadang pendakwah kan, ada golongan tabligh apa datang kan, mereka cakap benda yang sama sebenarnya. Tapi kita tanya, kenapa yang kamu berdakwah pada orang ni? Bila dia nak sampaikan tu, dia kata dia akan ingat. Kalau dia tak niat nak sampaikan, dia akan lupa. Kita tak niat nak sampaikan apa-apa daripada pelajaran malam ni, sekejap balik memang lupa semua. Tapi kalau kita ada ingat, ada satulah nak cerita ni, yang tu kita ingat. Jadi formula dia lah tu. Jadi dia nak galakkan kita ni supaya menyampaikan. Okey, sikit lagi. Dalil-dalil akal tentang kelebihan ilmu. Ilmu ni memang hebat. Kita dah tengok dalil Quran, selesai. Kita dah tengok dalil-dalil sunnah, hadis, dah selesai. Kita tengok pandangan-pandangan para ulama. Sekarang ni akal pula. Kelebihan. Kelebihan ni apa dia? Kelebihan ni fadilat, fadail. Bila dia sebut fadail, maksud dia kelebihan-kelebihan.
Jadi orang yang nama Fadil ni kelebihan lah, ada kelebihan. Apa itu fadilat? Orang kata fadilat ilmu. Fadilat ilmu ni kelebihan ilmu lah. Fadilat ialah kelebihan. Lebih yang macam mana? Lebih yang dipandang bagus. Apa-apa kelebihan yang kita pandang bagus, kita rasa suka, yang itulah fadilat. Tapi kalau ada kelebihan yang kita tak suka, yang tu bukan fadilat. Okey, dua jenis. Contoh, kita beli satu kereta, tiba-tiba kita tambah sayap kiri kanan. Kelebihan lah tu. Sebab kereta lain tak ada, kereta kita saja ada sayap kiri kanan. Yang tu fadilat. Sebab kelebihan tu orang suka. Siapa-siapa tengok, kereta hang ada tambah sayap kiri kanan, semua orang suka. Kita ada kereta sebiji lagi. Ada kelebihan juga, iaitu karat. Kereta ni dah lama kan, berkarat banyak tempat. Kelebihan juga. Lebih berbanding kereta lain. Tapi kelebihan yang tu orang tak suka. Yang tu tak boleh kata fadilat. Jadi fadilat ni benda yang lebih yang orang suka. Jadi ilmu, benda yang lebih yang ada pada ilmu yang orang suka. Manusia mencari sesuatu yang bernilai dan disukai ramai, ada beberapa sebab. Kita duk cari-cari benda dalam dunia ni. Kenapa kita cari benda tu? Satu, manusia mencari benda tu untuk dapatkan benda yang lain. Yang kedua, manusia cari benda tu memang nak dapatkan benda tu. Yang ketiga, manusia cari benda tu untuk dapatkan benda itu dan juga nak dapatkan benda yang lain. Kita ambil contoh. Muka surat 11. Muka surat terakhir. Kita ni cari duit. Tapi sebenarnya kita bukan nakkan duit tu, kita nakkan benda lain. Kita bukan nak duit tu. Kerana dengan duit tu tadi kita boleh beli kereta. Dengan duit tadi kita boleh beli makanan. Dengan duit kita boleh beli minuman. Kita boleh bayar bil elektrik semua kan. Kita bukan nak duit tu. Kita nak yang lain-lain tadi tu. Tapi nak mendapatkan yang lain-lain tadi tu dengan duit. Sebab tu kita cari duit. Katakanlah tak perlu duit nak dapatkan yang semua tu, kita pun tak cari duit. Jadi duit ni barang-barang sementara lah yang kita nak. Makanan, minuman, tempat perlindungan yang tu. Jenis yang kedua, manusia mencarinya memang untuk mendapatkannya. Contohnya syurga. Kenapa kita nak cari syurga ni? Sebab memang kita nak syurga. Bukan nak benda lain, memang nak syurga tu. Macam duit tadi, kita cari duit bukan nakkan duit tu, kita nak benda lain. Jenis yang ketiga, kita cari itu memang untuk dapatkan benda tu dan dalam masa yang sama nak dapatkan benda lain. Contoh, kesihatan tubuh badan, kita rajin exercise. Bila rajin exercise, kita nak dua-dua sekali. Yang pertama, exercise tu tadi untuk sihat diri kita. Yang kedua, bila kita ni dah sihat, kita boleh buat kerja-kerja lain. Jadi dua-dua sekali. Yang ilmu ni, dia terletak dalam yang mana? Ilmu ni dia terletak dalam yang ketiga tu tadi. Kita cari ilmu sebab memang nakkan ilmu tu. Satu lagi kita cari ilmu, kita nakkan benda-benda lain. Kerana kita nak dapatkan benda lain, mesti melalui ilmu. Jadi ilmu dengan duit ni, hebatlah ilmu lagi. Dari segi konsepnya tu, sebab duit tadi kita nakkan dia sebab nak dapatkan benda lain. Yang ilmu tadi kita nakkan ilmu tu sebab nakkan ilmu dan nakkan benda lain. Dua-dua sekali. Jadi pekerjaan yang paling mulia, pekerjaan yang paling mulia ialah mengajarkan ilmu agama. Tak semestinya duduk di depan kita cerita pada orang pun, itu pun dah kira mengajar dah. Kenapa dikatakan pekerjaan yang paling mulia ialah pekerjaan mengajar? Okay, mula-mula kita tengok makhluk yang paling mulia. Siapakah makhluk yang paling mulia? Adakah malaikat? Adakah jin? Adakah haiwan? Adakah manusia? Adakah tumbuh-tumbuhan? Benda-benda? Kita pun tahu jawapan dia. Makhluk yang paling mulia ialah manusia. Manusia lah yang paling mulia. Pada diri manusia tu, apa yang paling mulia? Adakah matanya? Mata kalau banding dengan
jiwa, dengan hati, dengan akal, mulia akal lagi. Kalah mata. Jadi pada diri manusia tu yang paling mulia adakah jantung dia? Jantung dengan akal lebih jantung lagi. Pada diri manusia apakah yang lebih mulia? Adakah kaki, tangan dia, perut dia semua? Tak, semua itu kalah dengan hati. Dengan akal. Hati, akal sama Allah tu, kalbu. Jadi makhluk yang paling mulia manusia. Yang paling mulia pada manusia ialah hatinya. Apakah tugas seorang guru? Seorang guru tugas dia bawa perkara yang paling mulia pada manusia tadi menuju kepada Allah, mendekatkan kepada Allah. Kan? Manusia tadi makhluk paling mulia. Dah satu mulia dah. Pada diri makhluk yang paling mulia tu, yang paling mulia ialah hati. Yang guru tadi dia uruskan hati tu, nak bawa kepada Allah. Jadi tugas guru ni dia menguruskan sesuatu yang paling mulia pada diri makhluk yang paling mulia, bawa kepada yang maha mulia. Jadi orang yang menyampaikan ilmu agama ni, walaupun sikit, dia sedang melakukan pekerjaan yang paling mulia, lebih daripada kerja-kerja yang lain lagi. Dia rasa sekadar itu saja perkongsian kita untuk malam ini. Salah silap saya mohon banyak-banyak maaf. Dia semoga ilmu-ilmu yang kita dapat malam ini mendatangkan manfaat semaksimal mungkin untuk diri kita, dan kita sampaikanlah walau sedikit kepada kaum keluarga dan sahabat-sahabat kita yang lain. Okey. Untuk hari ini zikir harian tetap dibuat, solat sunat walau 2 rakaat, baca Quran walau 1 ayat, berdakwah walau dengan 1 isyarat. Tak bercakap bagi isyarat pun jadi. Wallahu a'lam. Dia saya sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi banyak orang tak faham, orang nak faham. Hidayatus salikin. Okey, saya cerita kitab ni. Okey, kitab ni Siyarus Salikin. Imam Al-Ghazali dia ada karang satu kitab. Kitab yang paling bawah dalam ilmu tasawuf. Nama dia kitab Bidayatul Hidayah. Kemudian ini Syekh Abdul Samad Palembani, dia ni ulama daripada Palembang, ulama besar Nusantara. Dia ambil daripada kitab Bidayatul Hidayah tadi, dia buat kitab sendiri. Nama dia Hidayatus Salikin. Jadi kitab ni memang terkenal lah di alam Nusantara ni. Lepas tu Imam Ghazali dia buat kitab yang besar. Kitab ni lah Ihya Ulumuddin. Syekh Abdul Samad Palembani dia pun petik juga satu kitab lebih tebal pada ni lagi, nama dia kitab Siyarus Salikin. Jadi Syekh Abdul Samad Palembani ni 2 kitab ni lah. Dia banyak kitab. Satu ni Hidayatus Salikin, yang tebal lagi Siyarus Salikin. Dua-dua itu pun dia banyak rujuk Imam Ghazali. Jadi kitab ni memang bagus ya. Di pondok-pondok memang mengajar kitab ni.